Bismillah. Cuba. Boleh dengar suara tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Mohon penjelasan. Kuat tak? Kurang sikit. Kurang sikit. Itulah saya pun tahu macam kurang sikit. Jangan teman-teman. Okey. Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara? Okey, boleh start Bosni. Okey, boleh Ustaz. Kuat tak? Boleh Kuat dengar ada- clear Ustaz. Tadi Dah okey Ustaz. yang sebab Ustaz unmute. Ustaz. Okey, boleh dengar suara? Okey Saya- Ustaz, boleh. Clear. Boleh Ustaz. Yalah, saya Boleh. Clear Ustaz, clear. Okey. Tak, saya dah tak guna headphone ni. Saya ni masalah headphone saya. Oh. Okey, kita mulakan. Okey, boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi, yang Allah rahmati. Tadi satu apa besar? Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Kita berada pada majlis, kita akan bersama dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan membacakan hadis-hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, diletakkan di dalam kitab yang berjudul Riyadu As-Salihin. Semoga kita semua mendapat keberkatan, kita mendapat manfaat yang banyak pada pagi ini. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih lagi membicarakan pada bab yang ke-51, iaitu bab yang bertajuk Ar-Raja'u. Bertajuk Ar-Raja'u. Sekejap ya, saya nak tengok. Sekejap ya, saya nak tutup sesuatu. Okey. Okey, bab yang ke-51 menceritakan tentang ar-raja, iaitu harapan.
kita telah membaca 4 hadis pada siri yang pertama ataupun pada minggu lepas kita telah membaca 4 hadis daripada 28 hadis yang terkandung di dalam bab yang ke-51. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab Riyadhus Shalihin boleh terus mencari, membuka pada bab yang ke-51. Cuma saya tidak tahu apakah buku yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan, tetapi bab itu adalah bab yang ke-51. Kalau tak tertulis nombor bab, cari tajuknya adalah Ar-Raja'u, iaitu harapan. Namun sesiapa yang masih lagi belum mempunyai kitab, maka boleh merujuk kepada nota yang saya sempat siapkan beberapa hadis Nabi SAW untuk memudahkan kita mempelajari hadis pada pagi ini, yang mana kita akan membaca hadis yang ke-5 di dalam bab 51 ini, yang mana hadis yang ke-5 ini, hadis yang ke-5 ini ia diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan ada dikatakan ia diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tak dapat dipastikan sahabat mana yang meriwayatkan hadis ni. Sama ada Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu ta'ala a'lam, tetapi yang pasti sama ada dia Abu Hurairah ke, sama ada dia Abu Sa'id Al-Khudri ke, kedua-dua sahabat ini kita tidak menafikan tentang udulnya mereka. Maknanya amanahnya mereka, adilnya mereka menyampaikan hadis. Kalau kita tak tahu siapa sahabat dia sebenar pun tak apa. Yang pasti hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh sudah tentu ia disampaikan oleh para sahabat Nabi. Cuma sahabat itu perawi hadis dia ragu-ragu sama ada Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, apa cerita sebenarnya? Apakah peristiwa sebenarnya yang nak dikaitkan dengan tajuk harap ini? Baik, hadis ini sebenarnya dia berlaku kata para sahabat, sama ada Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mereka mengatakan lamma kana ghazwatu Tabuk, ketika mana berlakunya peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni dia adalah merupakan peperangan yang akhir yang diikuti, yang Nabi SAW terlibat untuk melakukan sesi peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Dalam sirah menyebutkan ia berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk ini dia sangat berkait rapat dengan penurunan surah Taubah. Kalau siapa yang mempelajari tentang surah Taubah, dia juga akan dapat mempelajari tentang perang Tabuk. Perang Tabuk ni merupakan peperangan yang sangat sukar. Antara kesukaran mereka ketika itu waktu matahari sangat panas. Lepas tu mereka nak pergi ke Tabuk itu perjalanannya agak jauh. Jadi ketika perang Tabuk itu berlaku, maksudnya dalam sesi nak pergi peperangan Tabuk itu, afaban nasa maja'atun. Ketika itu tentera orang Islam mereka berada dalam keadaan yang sangat lapar. Mereka lapar sangat. Lalu apa yang berlaku? Faqalu, maka ada di sebahagian tentera orang Islam ketika itu, mereka menemui Nabi SAW. Mereka jumpa Nabi, mereka katakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, mereka kata, Ya Rasulullah, Lau azinta lana fanaharna nawadihana. Mereka jumpa Nabi SAW,
sebenarnya mereka nak minta izin kepada Nabi. Mereka nak minta izin apa? Mereka kata, kalaulah engkau izinkan kami nak sembelih unta kami ni. Dia kata mereka nak sembelih unta yang mereka bawa. Yang mereka bawa ketika nak pergi perang Tabuk tu, mereka nak sembelih unta tu. Untuk apa mereka nak sembelih unta tu? Fa'akalna waddahanna. Sebab lapar, maka bekalan makanan tak cukup, maka apa yang mereka cadangkan, mereka nak sembelih unta yang mereka bawa tu. Sedangkan unta itulah yang digunakan untuk mengangkut air, unta digunakan untuk mengangkat sebagai kenderaan mereka. Jadi mereka minta izin kepada Nabi untuk sembelih unta-unta tu supaya mereka dapat makan, supaya dapat menambahkan kekuatan. Maka apa maklum balas dari Nabi SAW? Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, if'alu. Nabi kata, buatlah. Maksudnya Nabi kata, sembelihlah unta kalau kamu nak sembelih. Nabi memberikan keizinan. Tetapi belum sempat para sahabat yang minta keizinan itu mereka menyembelih unta, tiba-tiba datanglah Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar, dia datang setelah dia tahu ada usul untuk menyembelih unta-unta tadi, maka Umar datang kepada Nabi SAW, maka Umar katakan kepada Nabi. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, in fa'alta, sekiranya engkau mengizinkan. Maksudnya, Umar ni, dia tak setuju apa yang nak dibuat oleh sebahagian tentera orang Islam ketika itu nak menyembelih unta. Tetapi Umar, dia tidak boleh bersetuju dengan dia halang, sebab itu telah mendapat keizinan dari Rasulullah SAW. Lalu Umar jumpa Nabi, lalu Umar memberikan cadangan kepada Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, jika engkau bersetuju nak buat perkara tersebut, dia kata apa impak dia? Umar kata qalla dhahru. Umar mengatakan bahawa qalla dhahru akan menyebabkan haiwan yang kita nak tunggang tu akan tinggal sedikitlah. Walakin, tetapi Umar kata, ud'uhum bifadli azwadihim. Maka Umar kata, Umar nak bagi cadangan lain. Umar kata, tetapi boleh tak kalau kau perintahkan mereka untuk mereka kumpul semua bekalan-bekalan makanan yang mereka ada di tangan-tangan mereka. Maknanya Umar, dia tak setuju sembelih unta tadi untuk dijadikan makanan. Nanti kesan buruk dia nanti macam mana nak balik? Macam mana tunggangan haiwan tu kalau tak ada? Maka Umar cadangkan kalau makanan tu tak cukup, apa kata Rasulullah yang perintahkan mereka supaya mana-mana sisa-sisa makanan yang masih ada bagi setiap orang yang bawa bekal tu, kumpullah. Kumpul semua, kumpulkan. Lepas tu buat apa? Umar cadangkan kepada Nabi SAW, summa da'ullaha lahum 'alaiha bil barakah. Umar kata, kemudian ya Rasulullah, engkau doalah kepada Allah untuk mereka. Moga-moga Allah beri berkat kepada makanan yang telah dikumpulkan tadi itu. Engkau doalah kepada Allah supaya Allah memberikan keberkatan pada makanan yang telah dikumpulkan itu. Lalu adakah Nabi bersetuju? Nabi SAW kata para sahabat, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dia bersetuju. Nabi kata apa? Naam. Nabi kata iya, baiklah. Nabi kata baiklah, maknanya Nabi setuju dengan tindakan Umar. Maka Nabi buat apa? Fada'a bi nita'i fabasatahu. Maka baginda SAW pun menyuruhlah mereka untuk kumpulkan makanan-makanan tu, lalu diambilkan satu tikar,
kemudian dibentangkan tikar. Tikar tu sebenarnya nak bentang untuk apa? Nak letak apa? Summa da'a bifadli azwadihim. Lalu Nabi perintahkan semua siapa-siapa yang ada bawa bekalan makanan, tak kiralah bekal apa, setakat mana yang ada, kumpul semua makanan-makanan itu, nak buat apa? Diletakkan di atas tikar yang telah dihamparkan. Yang telah dihamparkan tadi itu, letak semua makanan kat situ, kumpullah dekat situ. Apa pun makanan yang ada. Kemudian apa yang berlaku? Maka kata para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, mereka pun perincikan. Dia kata faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dhurratin. Ada di kalangan para sahabat itu, mereka letakkan segenggam jagung, segenggam biji-bijian. Ada yang waji'ul akharu bikaffit tamarin. Ada yang dia bawa bekalan kurma tinggal segenggam je. Dia pun letakkan dekat atas hamparan tadi. Ada yang dia bawa roti yang tinggal sedikit, dia letakkan dekat hamparan tersebut. Maknanya, para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, dia sebutlah apa makanan yang para sahabat dah kumpul. Walaupun tinggal segenggam itulah diletakkan di atas tikar. Ada yang bawa gandum, ada yang bawa roti, ada yang bawa macam biji-bijian dan sebagainya, mereka kumpul. Lepas dah kumpul dah banyak-banyak tadi tu, maka apa tindakan Nabi SAW? Fada'a Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan. Rasulullah berdoa kepada Allah bil barakati, supaya makanan itu ada keberkatan. Nabi doa, minta kepada Allah supaya makanan itu diberkati. Yang mereka kumpul tadi itu diberkati. Selepas Nabi selesai berdoa, Nabi kata apa? Nabi kata, khudhu fi aw'iyatikum. Nabi kata apa? Okey, setiap orang ambillah makanan yang telah dikumpulkan tadi. Lepas tu, letaklah makanan-makanan ini ke dalam bekas-bekas makanan kamu. Buatlah bekas-bekas makanan. Bekas macam mana? Dulu kita mungkin ada bawa Tupperware. Tupperware ni nama brand kan? Pandai orang jual nama brand. Mungkin ada orang buat bekas makanan apa, wallahualam. Setiap orang kata Nabi, dia kena ambil. Ambillah makanan-makanan yang telah dikumpulkan, Nabi telah doa tadi. Lepas tu apa kata para sahabat? فَأَخَذُوا فِي عَوْئِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي عَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. Maka setiap daripada tentera-tentera tu ambil makanan-makanan tu dan masukkan ke dalam bekas-bekas makanan mereka, sehingga, kata para sahabat, sehingga mereka tidak tinggalkan walaupun satu bekas makanan, melainkan mereka isi dengan makanan tersebut. Maksudnya kalau ada orang bawa 3 bekas makanan, 3 bekas tu mereka isi. Kalau ada yang bawa 5 bekas tu lah mereka isi. Sedangkan mula-mula tadi, tak semua sahabat yang makanan dia masih ada. Hanya beberapa sahaja yang dapat, yang ada baki makanan dikumpulkan. Maknanya asal-asalnya sikit je. Tetapi berkat doa Rasulullah SAW, makanan tu menjadi banyak, sehingga kan semua orang tentera dapat bekalan, dapat makanan-makanan tadi diletakkan dalam bekas-bekas makanan mereka. Bahkan kata para sahabat, apa yang berlaku? Sahabat mengatakan bahawa wa akalu hatta syabi'u wa fadala fadalatun. Sampaikan setiap orang boleh makan sehingga mereka menjadi kenyang. Dan walaupun mereka dah kenyang, tapi ada lebih lagi. Tuan-tuan dapati kan? Daripada hadis ni berkat doa Rasulullah SAW.
Jadi kalau kita nak belajar tajuk berkat, hadis ni boleh dijadikan sebagai satu contoh apa dikatakan berkat. Tengok berkat doa Nabi daripada yang sikit tetapi dia ada lebihan. Sampaikan cukup untuk menampung tentera yang ramai. Itulah kalau orang kata nak kata berkat ni, kan selalu cakap rezeki berkat ni dia cukup. Kan? Walaupun di atas kertas, kalau kita kira atas nilai, kan, ni untuk anak seorang ni berapa kos dia kau nak bagi makan, anak seorang lagi berapa nak bagi makan, mungkin tak cukup. Betul kan? Atas kertas nampak minus ni belanja bulan ni, kan? Tetapi kalau rezeki tu dia berkat, pasti akan cukup. Sebab itu pentingnya berkat dalam sesuatu perkara. Terutama dalam bab rezeki. Sebab tu, jaga keberkatan. Nanti kita ulas lagi waktu pengajaran hadis ni. Tapi kita kena jadikan hadis ni sebagai contoh. Kalau Allah berkat, cukup. Walaupun sikit, makanan tadi, kan, makanan tu sikit, tetapi sebab dia berkat, dari Allah bagi berkat, doa Nabi SAW sampai semua sahabat cukup makan, cukup bekal, sampai ada lebih lagi, semua kenyang makan. Kemudian selepas peristiwa tersebut berlaku, inilah sebenarnya hadis yang kita nak jadikan isi penting dalam tajuk rojak tu. Lepas tu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Okey. Nabi SAW dalam kesempatan tersebut, Nabi pun menyampaikan satu perkara. Nabi kata, Nabi mengucapkan syahadah. Nabi cerita, tapi Nabi mengucapkan dengan kalimah syahadah. Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kata, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah. Lepas Nabi mengucapkan kalimah syahadah tu, Nabi tambah sedikit di hujungnya. Nabi kata, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakkin. Nabi kata, tidak ada mana-mana hamba yang dia bertemu Allah nanti dengan dia bawa dua kalimah ini dalam keadaan dia tidak ragu-ragu. Maksud dia, ketika dia mengucapkan kalimah syahadah itu, dengan perasaan yakin apa yang diucapkan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia meyakini kalimah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia yakin bahawasanya tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Lepas tu dia meyakini bahawa Nabi Muhammad itu dia memang pesuruh Allah. Maka kalau dia jumpa Allah nanti, bertemu dengan Allah nanti, apa Allah akan buat pada dia? Fayuhjaba 'anil jannah. Maka tiada yang akan menghijab dia. Tak ada yang akan dapat halang dia tadi jumpa dengan Allah itu dari syurga. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, hadis ni dia berikan kita satu maklumat besar bahawasanya kalau kita ini mengucap kalimah syahadah ini dengan penuh yakin, kita meyakini tentang ucapan yang kita sebut tadi itu, maka apabila kita bertemu dengan Allah, kita akan dapat masuk syurga. Tak ada yang halang kita daripada kita dapat masuk ke dalam syurga. Jadi daripada hadis ni, hadis ni dia memberikan kita 1000 harapan. Bahkan lebih pada 1000 harapan lah. Tapi kita selalu guna istilah 1000 harapan kan, nak menunjukkan banyak. Maknanya hadis ni, dia memberi harapan kepada kita. Kita sangat berpeluang boleh masuk syurga Allah.
hanya dengan kalimah syahadah. Tetapi mesti diiringi dengan perasaan yakin. Tidak perlu, maksudnya kena dijauhi perasaan ragu-ragu. Sebab Nabi kata dengan perkataan tanpa sebarang keraguan. Maknanya kalimah syahadah yang kita ucapkan setiap hari ini, kalau kita jadikan zikir la ilaha illallah ini, maka salah satu syaratnya mesti tanpa ada sebarang keraguan. InsyaAllah nanti lepas kita baca satu hadis lagi, saya akan ulang semula pengisian yang pernah kita bicarakan sewaktu kita bincang tentang kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah bersama dengan di kelas anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin. Nanti saya akan ulang balik sedikit maklumat tersebut ketika mana dulu kami pernah mempelajari tentang kalimah tauhid ni. Kalimah tauhid la ilaha illallah ni, dia adalah zikir yang paling afdal. Kalau tuan-tuan nak berzikir, antara nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ni lah yang paling terbaik sekali. Sebab Nabi kata, afdalu zikri la ilaha illallah. Okey. La ilaha illallah ni, kalau kita nak dapat manfaat dia, nak digunakan untuk masuk dalam syurga, kita kena ambil hadis yang kita baca sekarang ni. Kerana hadis yang kita baca sekarang ni, Nabi mensyaratkan kalimah la ilaha illallah itu, dia mesti diucapkan tanpa ada sebarang keraguan. Kalau kita ragu-ragu tentang kalimah syahadah tersebut, maka kita tak dapat gunakan kalimah la ilaha illallah itu untuk masuk ke dalam syurga. Sebab itu sekejap lagi insya-Allah saya akan ulang balik secara ringkas apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh sesiapa saja yang dia nak gunakan kalimah la ilaha illallah itu untuk dia masuk dalam syurga. Dia tidak boleh hanya ucap la ilaha illallah semata-mata tanpa memenuhi syarat-syarat tambahan. Salah satu syaratnya hadis ini, hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ni kita dapat belajar dia memang beri harapan kepada kita. Betul kan? Nak masuk syurga dengan kalimah apa? Dengan perbuatan apa? Dengan kalimah syahadah je. Kita akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So hadis ni memberikan kita harapan, kita berpotensi untuk kita masuk dalam syurga Allah. Semua orang dia layak masuk dalam syurga Allah, tak ada yang dapat halang. Okey, daripada hadis ni apa pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama, okey, saya minta maaf sebab nota ni saya tak sempat nak edarkan. InsyaAllah nanti saya edarkan. Saya siapkan semua, nanti saya edarkan. Baik. Nombor satu. Daripada hadis ni, kita dapat belajar apa? Apa pelajaran daripada hadis ni? Nombor satu, kita dapat belajar kalau kita ni jadi seorang pemimpin, maka kita disunahkan tiru macam Nabi SAW. Kalau pergi perang, engkau turun sekali pergi perang. Jangan dia suruh anak buah dia pergi perang, dia tak pergi perang. Tapi kalau dia walaupun dia ketua, dia ikut pergi dalam sesi peperangan, secara tak langsung akan bagi semangat, akan bagi motivasi kepada tentera-tentera untuk berjuang dan berjihad. Kan? Sebab apa? Sebab ketua kita sekali turun padang, dia pun pergi berperang. Bagi semangat dekat anak buah dia. Jadi, pengajaran nombor satu ni, kita pun boleh ambil dalam semua sudut. Kalau kita ni sebagai presiden dalam satu persatuan,
kalau kita sebagai pengurusi dalam mana-mana persatuan, maka kalau kita buat aktiviti turun kepada masyarakat, kita pun turun sama-samalah dengan anak buah kita di lapangan. Supaya anak buah kita ni tengok, oh, bukan kita je susah payah. Oh, ketua kita sekali, pengurusi kita, presiden kita pun turun padang sama-sama. Kan? Janganlah hanya gunting riben je. Untuk rasmi je. Jangan. Macam Nabi, dia turun sama-sama. Orang lain lapar, dia pun lapar. Orang lain kena lalu pergi Tabuk ni panas. Nabi pun menghadapi kepanasan. Jadi contohnya dalam hadis Nabi. Ya, kalau kita sebagai ketua, sebagai presiden, sebagai ketua wanita ke, ketua ahli jawatan kuasa ke mana-mana ke, maka kalau kita buat aktiviti, turun kepada masyarakat dan sebagainya, jangan anak buah je yang buat. Kita pun kena turun padang sekali kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah-tambah lagi dalam keadaan berperang. Itu kita dapat belajar nombor satu. Nombor dua, di sini kita dapat belajar akhlak, adab yang dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat ni, kalau dia nak buat sesuatu perkara, maka dia akan jumpa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin dulu. Boleh ke tak boleh? Nak sembelih unta tadi nak dijadikan sebagai makanan untuk mereka makan. Dari sudut kita pula, kalau kita berada dalam satu kumpulan, kita berada dalam satu pasukan, dalam persatuan, kalau anak buah nak buat sesuatu perkara, maka dia rujuk dulu kepada pimpinan atasan. Tanya dulu. Pengerusi, kami ni nak buat sekian dan sekian. Kami cadang macam ni. Boleh tak? Tiru macam hadis Nabi. Para sahabat ni, kan para sahabat, mereka bukan nak buat benda apa pun, mereka nak makan je sembelih unta tadi. Tetapi hadis ni beri kita pengajaran. Ada Nabi tu sebagai ketua, tanya dulu, minta izin dulu. Begitulah kita dalam hidup berpersatuan, dalam kita hidup ada leader, tanya dulu. Dan bagus kadang-kadang ada, walaupun dalam grup WhatsApp kan, dia ada admin dia. Nak buat sesuatu ni boleh tak? Saya nak buat begini, saya nak kongsikan maklumat begini. Tanya dulu admin tu, boleh ke tak boleh? Itu adalah adab kita berada dalam kumpulan. Kan hadis ni banyak manfaat yang boleh kita belajar. Yang ketiga, kita dapat belajar pada hadis ni betapa bijaknya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerdas dia. Betul tak? Kan? Bayangkan, kalau sahabat-sahabat tadi, dia sembelih unta, nanti macam mana unta tak ada? Kalau unta dah tak ada, macam mana nak balik jauh ni, nak balik semula nanti ke Madinah ni? Dah lah panas. Nak angkut barang-barang alat senjata lagi, macam mana nak buat? Maka Umar ni dia cerdas. Dia bagi satu solusi lain, yang solusi itu solusi yang sangat tepat. Dan Nabi setuju. Maknanya kalau Nabi setuju tu, maknanya setuju jugalah dari Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan, kalau nak belajar kisah para sahabat kan, di antara sahabat yang boleh kita ceritakan, kita boleh ambil kisah Umar. Umar ni, kalau kita belajar kisah dia, banyak ayat-ayat Quran yang turun setuju dengan tindakan Umar. Tetapi bayangkan, Umar ni bukan calang-calang orang tau. Umar ni kalau kita baca dalam sejarah dia, banyak yang dia usulkan, idea dia tu Quran membenarkan. Bukan orang biasa yang kata saya sokong, tak. Yang sokong tu adalah Allah. Banyak peristiwa. Tuan bacalah kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Termasuklah dengan peristiwa ini. Peristiwa ini tidaklah ayat Quran tu membenarkan, tetapi Nabi bersetuju. Kita baca kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sangat baik.
kalau kita anak-anak kita boleh belajar karakter Umar. Umar ni syaitan pun takut dengan dia. Maka belajarlah sesuatu daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, kita dapat belajar apa? Yang keempat, kita dapat belajar inilah contoh yang baik yang boleh kita ambil daripada cerita orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat. Mereka kalau nak buat sesuatu, mereka bincang dulu. Macam Umar dia tak cegah sahabat tu daripada menyembelih unta. Tapi Umar minta dulu pendapat Nabi. Umar bincang dulu dengan Nabi SAW. Begitu juga kita semua. Okey, bincang dulu, buat satu perbincangan, kemukakan pendapat. Insya-Allah kita akan dapat banyak, kita akan dapat keberkatan daripada hasil perbincangan tersebut. Kemudian ada lagi pengajaran lain yang kita boleh ambil. Apa dia? Okey, yang kelima, kita dapat belajar apa pada pagi ini daripada hadis yang pertama? Kita dapat belajar sifat tawaduknya Nabi SAW. Dia boleh dengar pendapat Umar. Betul tak? Kan? Lepas tu Nabi setuju. Sebab Nabi tahu idea Umar tu bagi manfaat. Macam itulah sepatutnya seorang ketua dalam mengetuai mana-mana persatuan, mana-mana badan. Termasuklah pemerintah-pemerintah. Kalau rakyat bagi cadangan, dengarlah kalau dia boleh bawa kebaikan. Mana-mana menteri, kalau ada orang-orang pakar, kan, bagi cadangan, terimalah. Kalau dia mendatangkan kebaikan, tirulah macam Nabi. Nabi dia Rasul tau. Berbanding dengan Umar. Tetapi Nabi ni ada ruang dengar pandangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Belajarlah. Kalau kita presiden, kalau anak buah kita bagi cadangan, dia tu orang biasa je. Tetapi cadangan dia tu boleh bawa kebaikan, kita terima. Kalau dia berikan kebaikan, tirulah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak manfaat kita belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu seorang Rasul, boleh mendengar pendapat orang bawahan dia, apalah kita ni yang bukan Rasul, yang jauh kita, darjat kita dengan Rasul kan? Maka sesayugianya kita ni, ambillah, berilah peluang untuk orang lain memberikan pandangan, tambah-tambah pula kalau idea itu sangat bernas, beri manfaat kepada semua pihak. Maka tirulah Nabi SAW. Kan? Dengan keadaan sekarang ni macam-macam. Pandemik kan? Tapi kita ni sebagai rakyat, hulurkanlah pandangan itu melalui saluran yang benar. Kan? Okey. Kemudian kita dapat belajar yang keenam. Di sini kita dapat belajar sifat tolong-menolong di antara satu sama lain. Betul tak? Still tolong-menolong. Tolong-menolong ni maksudnya macam mana contoh tadi. Siapa yang ada sikit roti, dia letak dekat atas hamparan tadi. Siapa yang ada sedikit gandum, biji-bijian, jagung ke apa, dia letak dekat hamparan itu. Mereka tolong. Kan? Mereka tak simpan pun sedikit. Mereka keluarkan dalam bekas makanan mereka, dia mereka simpan. Macam itulah juga kita. Dalam pandemik ni ramai orang tak ada makan. Tu yang timbulnya istilah buat food bank tu. Yang buat tabung makanan. Itu satu sunnah yang sangat baik. Kan? Kita mungkin tak boleh bagi banyak dengan bentuk nilai. Tapi kita kumpulkan. Kalau kita tak dapat beri bentuk wang, mungkin kita ada sedikit lebihan gula. Kita bagi gula sikit, ada orang ada lebihan tepung, dia beri tepung sikit, tak apa. Kan ada beras lebih, banyak lagi ni beras ni. Ambil satu cupak, dibungkus, diletak untuk kumpulkan. Supaya orang tak ada makan tu, mereka dapat makan. Kumpullah sikit-sikit.
Macam para sahabat ini, mereka menunjukkan contoh, mereka tolong menolong untuk semua orang dapat makan. Hadis ni kita tak rancang pun untuk kita baca pada pagi ni, betul tak? Allah Ta'ala yang izinkan kita, Allah yang telah rancang supaya hadis ni kita baca dalam suasana yang memang tepat kepada isu yang berlaku pada hari ini. Cerita orang lapar, kita boleh belajar kisah sahabat yang sangat lapar pada perang Tabuk. Betul tak? Cerita tentang pelbagai pendapat netizen, rakyat kata dah tak boleh jadi ni. Pandemik kita ni bukan semakin menurun ni, tapi semakin tinggi. Maka kalau ada pihak satu lagi bagi cadangan, maka pemerintah tiru macam Nabi. Dengar. Jangan kecilkan pendapat siapa-siapa. Dalam bab ni, kena menerima semua pandangan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Allah yang telah takdirkan kita baca hadis ni pada pagi ini. Kemudian di sini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Mukjizat apa? Mukjizat yang Nabi ni, doa dia, daripada dia baca tu, walaupun sikit boleh jadi banyak makanan tadi. Dia juga dikaitkan dengan berkat. Berkat sebab Umar cakap, doakanlah Nabi supaya makan tu ada berkat. Macam juga dengan kita. Kalau kita nak tahu makanan kita tu ada berkat tak berkat, tengok. Walaupun sikit, cukup tak semua anggota makan dalam rumah? Kan? Tengok. Nah, tentang berkat makan, berkat rezeki. Jadi kalau nak ada berkat makanan tu, macam mana cara dia? Pertama, sumber nak beri makan tu halal. Sebab tu janganlah melibatkan sedikit wang itu dalam bab makanan rezeki ini dengan benda tak berkat. Orang yang buat rasuah ni adalah orang yang dia tak tahu istilah berkat. Sangka baik kita, mereka tak tahu istilah berkatnya rezeki. Kan? Kalau dia faham istilah berkat rezeki ni, dia akan cukup dengan apa yang Allah beri. Tak perlulah dia nak ambil dengan jalan yang haram. Tak perlu sebenarnya. Tapi orang yang ambil jalan haram rezeki tu, orang yang buat rasuah ni, contohnya makan harta secara batil ni, sebenarnya mereka tidak ada ilmu, mereka tak faham tentang istilah berkat pada rezeki tu. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan dah lalui dah cerita tentang berkat, betul tak? Anak, kadang-kadang mak-mak kita, orang-orang tok nenek kita dulu, betul tak? Anak sampai 12 orang. Tapi mak ayah kita tak belajar tinggi pun. Tak belajar kita sampai masuk universiti, ada degree, ada master, ada diploma. Tapi kenapa anak-anak kita asyik tak cukup je duit dia? Sebab apa? Sedangkan degree, dapat gaji degree 3,000, 4,000, kenapa rezeki tak cukup? Orang tua kita dulu menoreh getah je tahu. Membaca buku pun kadang tak pandai. Tapi dia ada rezeki cukup membesarkan 12 orang anak dia, 10 orang anak dia. Kenapa cukup? Sampai anak dia masuk universiti lagi. Jadi orang-orang muda sekarang, orang-orang zaman sekarang, belajarlah dengan orang tua-tua yang terdahulu. Walaupun mereka tak pandai, walaupun kerjanya kerja kampung, tapi dia boleh besarkan anak-anaknya. Cukup je. Kenapa? Kerana ada keberkatan kepada sumber pendapatan mereka. Berbeza dengan kita ni, kerja 8 jam, tapi tak cukup 8 jam. Betul tak? Kita tak perasan, kita telah makan harta yang batil. Contoh kan? Jadi ini sebagai contoh pada tajuk keberkatan. Sebab tu kalau nak belajar bab berkat, hadis ni jangan lupa nak dijadikan sebagai contohnya. Kalau kira atas kertas hujung bulan, minus pembelanjaan kita kan. Nak bayar bil elektrik, untuk rumah lagi, kereta lagi, kan. Anak nak belajar lagi. Tapi atas kertas, kita tengok macam tak cukup.
Tetapi kalau Allah bagi berkat cukup. Bahkan kadang-kadang kita rasa, ada lebih lagi duit ni. Itulah keberkatan yang Allah beri. Maka jaga berkat tu. Kalau dalam bab makanan, nak dapat berkat pada makanan tu cukup, makan ramai-ramai. Itu cara dia. Jadi saya nak tunjuklah pada tuan-tuan dan puan, contoh hadis sebelum kita lanjutkan lagi ya. Sebab kita belajar tajuk berkat ni, saya nak tunjukkan tuan-tuan contoh hadis makan. Macam mana makan nak berkat macam sahabat itu. Ramai. Tapi makanan sikit tapi dia boleh berkat. Macam mana tu? Okey, kita tengok sekejap. Saya tunjukkan. Siapa yang tak dapat lagi nota tajuk berkat, saya akan bagi. Lebih kurang ada 521 slide PowerPoint tajuk berkat. Dulu kami pernah buat tajuk berkat. Saya kongsikanlah maklumat ni tentang belajar berkat tempat, berkat Quran, berkat makanan, ambil semua. Nanti saya akan bagi. Siapa yang tak dapat nota berkat, nanti tolong letakkan di bahagian komen di FB ke, ataupun nanti siapa yang berada dalam Telegram Akademi Tadabbur ataupun dalam WhatsApp, tolong bagi tahu. Nanti saya akan bagi nota berkat ni. Saya pernah bagi sebelum ni. Sangat manfaat maklumat ni. Okey, kita tengok contoh berkat makan ya. Saya tunjukkan contoh pada tuan-tuan. Macam mana makan ni nak bagi cukup. Kalau kita anak ramai, kan, macam mana kita nak bagi cukup? Sekejap saya tunjukkan pada berkat makanan sekejap. Okey. Sekejap ya, izinkan saya sekejap saja untuk saya menunjukkan tentang berkat ni pada makanan Sekejap saya tunjukkan. Okey. Sekejap saya pun tak tahu kenapa saya punya ni tak tutup. Sekejap bagi saya sikit je waktu saya tunjukkan. Nota ni ambil lah. Sebar-sebarkanlah. Berkat masa, macam-macam berkat dalam ni. Okey, saya tunjukkan pada tuan-tuan puan. Nampak tak slide saya tunjukkan ni kan? Sekejap saya tunjukkan pasal makanan ya. Macam mana makan tu nak bagi berkat? Anak ramai kadang-kadang. Macam mana nak bagi berkat? Sebenarnya berkat tu ada pada cara. Macam mana dapat berkat tu? Saya tunjukkan sekejap. Okey, makanan yang berkat. Ni tajuk dia. Tajuk dia makanan berkat kan? Salah satu cara dia adalah berkongsi makanan. Okey. Nota berkat ni nanti kami dah letakkan di dalam Telegram, dia duduk pada nota pelbagai. Tak apa, nanti saya kongsikan. Ni contoh-contoh kalau nak dapat makanan berkat. Guna tangan kanan, baca bismillah, berkongsi makanan, makan dekat tepi dulu, jilat-jilatkan jari. Ini adalah ilmu yang Nabi ajar pada kita. Saya nak ambil yang kongsi makanan tu salah satu sebab ada kaitan dengan perang tadi kan. Tengok kongsi makanan. Tengok ya. Okey, Nabi kata berkat. Tengok Nabi kata macam mana. Nabi kata dekat sini. Tengok Nabi kata apa. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Para sahabat dia tanya apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami ni makan tapi kami tak kenyang. Kenapa kami makan tapi kami tak kenyang? Maka apa jawapan Nabi? Nabi SAW mengatakan, fala'allakum ta'kuluna mutafarriqun. Nabi kata, kemungkinan kamu ni semua makan sendiri-sendiri. Para sahabat jawab apa? Naam, ya, kami makan sendiri-sendiri. Sebab itulah tak kenyang. Yang ni Nabi memberikan jawapan dia. Lepas tu Nabi usulkan. Nabi kata, macam mana kamu nak kenyang waktu kamu makan? Nabi kata, fashtami'u ala ta'amikum. Nabi kata, berkumpullah kamu untuk memakan makanan kamu semua. Maknanya Nabi cadangkan kalau makan tu ramai-ramai. Kata Nabi. Lepas tu baca bismillah. Kata Nabi, yubarak lakum fihi. Nescaya Allah akan beri berkat kepada kamu pada makanan tersebut. Okey, kita ambil satu lagi hadis Nabi supaya kita dapati kalau makan ramai-ramai ni ada berkat pada makan tu. Berbeza dengan makan sendiri-sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tengok hadis lain Nampak tak hadis ni? Nampak tak hadis ni? Saya paparkan. Mohon respon
Mak malah pada tuan-puan nampak tak? Nampak. Okey, nampak, alhamdulillah. Takut saya tertutup. Okey. Hadis kedua. Apa cadangan Nabi SAW? Hadis riwayat Muslim. Nabi kata ta'amul wahidi yakfil isnaini. Makanan yang dimakan oleh seorang sebenarnya cukup untuk dua orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah. Makan yang untuk dua orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang, kata Nabi SAW, yakfil samaniyah. Cukup untuk 8 orang. Nampak tak? Makanan untuk 2 orang sebenarnya boleh tampung lagi 2 orang makan. 4 orang boleh makan. Kalau makanan yang untuk 4 orang boleh cukup untuk 8 orang makan. Pernah tak kita makan dekat kedai, kita kata makan kedai tom yum kan? Sedap makan tom yum. Sekarang ni susah nak makan tom yum sedap sebab tukang masak Thailand semua dah balik ke Thailand. Tapi nak makan sedap, boleh makan dekat restoran Datuk Nurul. Yang masaknya memang orang Thailand. Adik iparnya orang Thailand. Kan? Tapi kalau kita makan, kan kita selalu order. Walaupun kita ni 4 orang datang makan, bawa anak dengan isteri 4 orang kan, 4 beranak. Kita tak perlu order untuk 1 orang 1. Mungkin kita kata, okey, nak order apa tuan? Kita kata, okey, buat untuk 2 orang makan. Sedangkan kita ada 4 orang. Tapi buat untuk 2 orang makan. Oh, cukup. Macam Nabi usulkan ni. So, orang yang selalu praktis macam tu, sebenarnya dia dapat keberkatan. Macam kita makan ramai-ramai. Berbeza kalau kita makan seorang. Tapi kalau kita makan berjamaah, ada isteri, anak-anak makan sekali dekat atas meja tu kan, cukup, betul tak? Kita taklah masak lauk seorang satu pinggan, tapi kita combine sekali makan berlauk dalam satu pinggan, tapi makan 6 beranak, 5 beranak, cukup tak? Bahkan kadang-kadang ada lebih lagi lauk tu. Itulah cara salah satu nak dapat berkat pada makanan, makan berjamaah. Jangan duk makan seorang. Dia berbeza. Tapi kalau kita nasi tu seorang lah kan. Tapi kalau kita boleh buat kumpul nasi satu bekas dalam satu mangkuk, lepas tu bagi pinggan kosong sambil kita isi, cukup sebenarnya. Cuba praktis. Sebab itu memang sunnah Nabi SAW. Memang Nabi yang cadangkan kepada sahabat tadi. Itulah di antara contoh makanan itu ada berkat. Sebab tu orang tua-tua kita dulu ajar kita makan macam mana? Makan ramai-ramai. Betul tak? Kan? Okey, jap ya. Anak ramai. Tapi makanan tu jadi cukup. Itu adalah contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dapat? Nanti insya-Allah saya kongsikan nota tu. Saya bagikan nota berkat tu. Dalam Telegram ada nota berkat tu. Tetapi dia duduk pada tajuk nota pelbagai. Dia tak tulis nota berkat, tapi dekat bawah Google Drive tu tajuknya nota pelbagai. Kalau rakan-rakan siapa yang sempat ambil nota tu di Telegram, nanti tolong kongsikan link itu pada kawan-kawan yang berada di dalam chat ni. Ataupun dekat FB. Nota tu berkat tu. Banyak manfaat. Sebab kita zaman akhir zaman ni, orang dah tak peduli pasal berkat. Ataupun dia nak belajar tentang berkat. Tapi dia tak tahu macam mana nak dapat berkat. Maka rujuklah dalam nota tu, tetap akan dapat banyak maklumat di situ tentang keberkatan. Macam Nabi tadi kan. Tunjuk, kumpul ramai-ramai, lepas tu didistributekan. Oh, cukup semua sahabat boleh makan, ada lebih lagi. Yang terakhir sekali kita dapat belajar pada pagi ni apa? Kita dapat belajar, ni yang paling utama sekali lah, tajuk Ar-Raja' ni. Iaitu kita dapat belajar Nabi menerangkan kepada kita keutamaan kalimah tauhid. Apabila sebut kalimah tauhid itu kalimah la ilaha illallah, dan ia merupakan kunci utama untuk kita masuk ke dalam syurga
selagi mana manusia yang mengucapkan kalimah itu tidak ragu-ragu tentang kalimah itu. Jelas tak? Maknanya yang pengajaran paling besar sekali, paling utama pada yang last kali inilah. Kita tahu rupanya kalimah syahadah ni, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ni, dia adalah kalimah yang memberikan kita harapan yang sangat besar untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi dengan syaratnya apa? Mesti diucapkan dengan penuh keyakinan. Okey, habis. Untuk hadis yang kelima ini yang kita dapat belajar. Kita pergi kepada hadis yang keenam. Okey, hadis yang keenam. Daripada 28 hadis, kita nak baca hadis yang keenam. Datangnya daripada Utban. Daripada Utban bin Malik radhiyallahu anhu. Memang dieja dia Utban. Ain ta ba alif nun. Namanya Utban. Kita jarang jumpa sahabat namanya Utban kan? Selalu Abu Hurairah, kadang Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca hadis sebelum ni Muaz bin Jabal. Tapi Utban ni jarang kita jumpa. Tapi ada sahabat namanya Utban bin Malik radhiyallahu anhu. Utban bin Malik ni siapa dia? Sebenarnya dia ni siapa? Okey, mari kita baca hadis dia. Terus pergi kepada terjemahannya. Okey. Utban bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita kat kita. Dia kata Utban bin Malik ni sebenarnya dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah ikut Nabi perang Badar. Perang Badar. Jadi Utban ni dia cerita, dia kata dalam hadis tu dia kata kuntu usalli liqaumi bani Thalib. Dia kata Utban ni rupa-rupanya tugas dia sebagai imam. Dia bertugas sebagai imam bagi kaum dia. Nama kaum dia adalah Bani Salim. Utban dia daripada Bani Salim. Maka Bani Salim ni lantik dia menjadi imam. Maksudnya dia ketua bagi Bani dia dan dia juga menjadi imam. Okey, jelas dia jadi imam. Cuma dia cerita dekat kita, dia kata tempat yang dia nak jadi imam tu, maksudnya tentulah ada satu surau. Faham tak? Ada satu masjid yang Utban dengan kaum dia tu solat. Jadi dia ceritalah, dia kata wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Dia kata di antara tempat tinggalku, maksudnya dia kata antara rumah aku dan tempat mereka. Tempat mereka tu yang Bani Salim tadi, tempat mereka nak solat berjamaah tu, ada sebuah lembah. Maksud dia, on the way dalam perjalanan nak pergi ke masjid yang tempat Utban jadi imam tu, dia akan lalu tempat itu, mesti dia lalu satu lembah. Yang lembah tu pula katanya Utban, dia kata, idza ja'atil amtar, dia kata, lembah tu, kalau waktu hujan turun, dia kata, fayashuqqu alayya istijazuhu qabla masjidihim. Dia kata, kalau waktu hujan turun, dia kata, lembah tu, aku susah nak lalu kat lembah tu. Sebab apa? Sebab, dia kata apa? Dia kata, di mana jika hujan turun, sangat suka kepada aku nak melintasi lembah tu, nak pergi ke masjid tu. Sebab nak pergi kat masjid, dia kena lalu lembah itu, satu lembah. Lembah ni pula, kalau waktu hujan turun jadi banjir. Lembah tu dia jadi macam bertakung air, dia jadi banjir. Menyebabkan Utban dia tak dapat lalu lembah tu sebab nak jadi imam kena pergi masjid tu. Jadi on the way nak pergi masjid tu kena lalu yang ada satu lembah. Lembah tu pula kalau hujan banjir. Jadi tak bolehlah nak pergi. Tetapi adakah disebabkan alasan banjir
dia tak boleh pergi, lembah tu berair kan, bertakung, airnya banyak, tak boleh nak lalu. Adakah itu saja? Kita baca nanti kejap lagi, kita akan jumpa satu alasan lain. Okey, lepas tu Utbah ni apabila dia tak boleh jadi imam, maka dia macam apa dia nak buat ni? Kan, tapi jadi imam ni besar ni, solat berjamaah ni. Kan, nanti kalau tak jadi imam, macam mana siapa nak jadi imam? Lepas tu Utban pun dia buat apa? Dia pun datanglah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, dia nak mengadu apa? Dia ceritalah, faqultu lahu. Maka aku tanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat Nabi, dia cakap apa? Dia kata, inni angkartu basari. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata sebenarnya mata aku ni dah tak berapa nampak. Dia kata. Maknanya dia kata mula-mula, ya Rasulullah. Dia kata mata aku ni dah kabur dah. Kan? Dah tak berapa nampak dah, kalau nak jalan jauh-jauh ni dah tak nampak dah mata aku ni, dia kata. Lepas tu dia cakap lagi, dia kata wa innal wadiya alladhi baini wa baina qaumi yathilu idza ja'atil amtar. Dia ceritalah. Yang kedua dia kata, dan lembah yang aku nak pergi dekat masjid mereka tu, kan lembah tu pula kalau air hujan turun basah, berair, bertakung, boleh jadi banjir lembah tu. Dia ceritalah. Lepas tu dia cerita lagi dekat Nabi SAW. Dia kata, apabila lembah tu kalau turun hujan dah banjir, air bertakung kan, basah tempat tu, aku susahlah nak datang ke tempat tu. Maknanya kita dapat tahu rupa-rupanya, dia juga susah nak lalu tempat tu apa? Ditambah dengan matanya yang tak berapa nak nampak. Ada mengatakan dia ni buta, tapi kalau kita riwayat ni juga, mata dia dah tak berapa nampak, dah kabur dah. Nak lalu kan. Lepas tu dia pun cakap, sebenarnya dia jumpa Nabi ni nak minta apa? Kita tengok dia usulkan apa. Dia kata, aku datang ni, aku berharap aku nak jemput kau datang kat rumah aku, boleh? Engkau datang kat rumah aku, engkau buat solat dekat rumah aku tu, yang kat rumah aku tu aku jadikan dia sebagai surau untuk orang ramai solat berjamaah. Maknanya Itban ni dia nak bawa usul lain, dia kata tak, maksudnya dia nak jadikan rumah dia ni tempat solat berjamaah. Maknanya dia nak buat satu surau dekat rumah dia tu. Maknanya dia tak perlulah pergi masjid yang jauh tadi terpaksa lalu satu lembah tu. Tapi dia nak minta izin pada Nabi, dia nak buat satu surau dekat rumah dia, dia jadi imam dekat situ, orang pun boleh bersembayanglah dekat situ, dekat rumah dia. Dahlah mata dia tak nampak. Kan, lepas tu lembah tu pula kalau turun hujan banjir. Maka dia minta Nabi datang rumah dia, macam kalau kita panggil istilah, boleh tak rasmikan surau tu. Tapi bukan dalam bentuk rasmi, tapi dalam Islam, Nabi buat solat di surau tu. Jadi lepas ni kita tukarlah. Kan, kalau kita nak buat masjid baru, surau baru, ada perasmian, tak payahlah sekadar nak tanda tangan dekat batu bersurat dekat tepi masjid tu. Kita buatlah perasmiannya dengan solat di dalamnya. Macam sahabat ni. Maka Nabi setuju tak? Nabi setuju tak? Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, sa'af'alu. Nabi kata, baiklah, aku akan buat. Maknanya Nabi kata, okeylah, nanti aku datang, kata Nabi. Maka, pada hari berikutnya, kata Utban, dia kata, ba'da mashtaddan nahar. Maksudnya kata, setelah siang semakin panas. Maksud dia, ketika matahari tu dah naik pada hari berikutnya tu, maksudnya dah dekat, maksudnya matahari dah naik dah, kan? Maksudnya dalam waktu duha lah ni. Nabi pun datanglah dekat rumah Itban bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apabila Nabi sampai dekat rumah Utban,
adab kalau masuk rumah orang, Nabi buat apa? Wasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta izin nak masuk. Tengok tuan-tuan perempuan. Walaupun Rasul, dia minta izin dulu nak masuk rumah. Maka Itban buat apa? Dia kata, aku silakanlah Nabi masuk rumah aku. Nabi ni, dia bukan terus duduk. Sebelum sempat Nabi duduk dalam rumah Itban itu, Nabi buat apa? Nabi terus tanya dekat Itban. Nabi bertanya kepadaku. Nabi tanya apa? Nabi tanya, Aina tuhibbu an usalliya min baitika? Nabi tanya, dekat tempat mana yang kau nak aku solat di dalamnya, Utban? Kan sebelum ni Utban cadang Nabi datang dekat rumah dia, dia nak buat satu surau, tempat dia nak solat. Lepas tu dia jemput Nabi datang. Nabi sampai dekat rumah Utban dengan Abu Bakar, Nabi tak terus duduk rumah dia. Nabi terus pergi kepada tanya, kat mana tempat rumah kawasan kau yang kau nak aku minta solat di dalamnya tu? Maka Utban kata apa? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fihi. Maka aku pun tunjukkanlah dekat Nabi SAW tempat mana yang aku nak jadikan sebagai surau di dalam rumah tu. Maka Nabi buat apa? Nabi pergi dekat tempat itu, faqama Rasulullah SAW. Nabi pun berdiri tegak. Yalah, orang nak solat kan? Berdiri tegak. Lepas tu Nabi buat apa? Fakabbara. Nabi pun takbiratul ihram. Nabi bertakbir Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat yang ada pada ketika itu, wasafafna wara'ah. Kami pun buatlah saf belakang Nabi. Mereka buat saf tu apa? Mereka jadi makmum lah. Mereka nak ikut Nabi sembahyang. Lepas tu kata Utban, Nabi sembahyang berapa rakaat tau? Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang apa? Nabi sembahyang sunat sebenarnya waktu tu. Para sahabat tengok Nabi jadi imam, Nabi sembahyang sunat, mereka pun buatlah sah kat belakang Nabi, mereka pun solat dengan Nabi 2 rakaat. Lepas tu, selepas bagi salam, ketika Nabi mengucapkan salam, kami pun memberikan salam. Kenapa sahabat cakap macam tu? Yelah kan, Nabi jadi imam. Kalau Nabi imam tak bagi salam, diorang tak bagi salam lah. Lepas Nabi bagi salam, mereka pun berilah salam. Nak menunjukkan bahawasanya mereka ikut Nabi solat. Lepas habis solat tu, apa yang berlaku? Setelah selesai baginda memberi salam, okey, selesai Nabi bagi salam, maknanya dah habis solat tadi tu, apa yang Itban dia buat dekat Nabi? Fahasabtuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Utban ni, dia tak bagi Nabi balik lagi. Dia suruh Nabi, tunggu sat no. Nabi tunggu sat, tunggu sekejap. Kenapa dia suruh Nabi tunggu? Dia tahan Nabi. Dia tahan Nabi sekejap tu untuk dia jamu Nabi makan. Nak jamu apa? Ada sedikit bubur daripada tepung gandum yang telah aku buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, sebab dalam hadis tu naknanya dia buat satu makanan untuk Nabi makan. Okey. Masa dia menjamu Nabi nak makan tu, tak lama kemudian heboh dekat kampung dia, dekat jiran-jiran Utban tadi. Jiran-jiran dia tahu, oh dekat rumah Utban Rasulullah ada. Oh Rasulullah datang rumah Utban. Maka jiran-jiran dia datang beramai-ramai dekat rumah Itban tadi tu. Sampai sesak rumah dia, penuh dengan orang. Okey, tahu cerita dia. Okey, lepas tu dalam ramai jiran yang datang tu, maka mereka bersembang lah. Kan ramai yang datang tu, tiba-tiba ada di kalangan jiran dia tu, tetamu yang datang rumah dia tu, mereka bercakap-cakap. Yalah, bersembang kan. Dan ramai-ramai tu mereka pun bersembang. Tapi ada salah seorang dalam ramai-ramai itu,
mereka bersembang, mereka berbual, mereka kata macam ni. Mereka mengatakan, dia kata, ma fa'ala Malik. Mereka bertanya, apa yang sedang dibuat oleh Malik? Malik ni, nama penuh dia Malik bin Ahdukhshun. La arahu, aku tak nampak dia. Maksud dia, dalam ramai-ramai itu, adalah seorang lelaki yang dia tak datang menunjukkan diri dia di tengah-tengah ramai ketika itu. Namanya Malik bin Ahdukhshun. Ad-Dukhshun. Dal kha shin nun. Maknanya dalam ramai dia tanya, korang dia nampak tak Malik bin Dukhshun? Maksudnya begitu. Korang dia nampak tak Malik bin Dukhshun? Tak nampak pun dia sejak semua ramai ada kat sini, tak nampak ke? Tak nampak dia? Lepas tu ada seorang lelaki lain memberi jawapan. Ada seorang lelaki lain pula dia beri jawapan. Dia kata apa? Zalika munafiqun la yuhibbullah wa rasuluh. Tiba-tiba ada seorang lelaki jawab, kau bukan tak tahu dia tu. Dia tu sebenarnya adalah orang munafik. Dia tak suka Allah dan Rasulnya. Nampak tak? Maksudnya ada seorang lelaki tu dia jawab. Dia buat satu tuduhan kepada Malik. Dia kata, kau bukan tak tahu dia tu orang munafik kan? Orang munafik ni memang tak suka Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW ada ketika tu, Rasulullah dengar, Rasulullah tegur. Apa yang Rasulullah tegur? Rasulullah kata apa? La taqulu zalika. Rasulullah kata apa? Dia kata, kamu jangan cakap macam tu. Maksudnya Nabi kata, korang tak boleh buat tuduhan macam tu, kata Nabi. Lepas tu Nabi sambung. Sebenarnya Nabi nak mempertahankan lelaki namanya Malik tadi tu. Nabi kata, ala tarahu qala? Korang tak pernah nampak ke? Dia pernah mengatakan, la ilaha illallah. Korang tak pernah tengok? Korang tak pernah tengok ke dia pernah mengucapkan la ilaha illallah? Yang dengan kalimah la ilaha illallah tu, kalau orang tu mengucapkan semata-mata nak dapat redha Allah, faham tak maksud hadis ni? Jelaskan. Maksudnya Nabi, dia nak mempertahankan Malik tadi. Yang ada dua orang lelaki telah menuduh, seorang lelaki tu menuduh Malik ni orang munafik. Jadi Nabi tak bagi buat tuduhan macam tu. Jadi cara Nabi nak mengatakan dia tu bukanlah orang munafik. Dia tu kan, kau pernah dengar tak? Kau pernah nampak tak dia ucap kalimah la ilaha illallah? Yang mana dia ucap kalimah la ilaha illallah tu, dia ucap kalimah la ilaha illallah tu, bukan dia tipu-tipu, bukan dia main-main, bukan berpura-pura, tetapi dia ucap tu kerana Allah, betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab orang munafik, kita belajar, orang munafik kan, kalau dia cakap dekat mulut, tapi dekat hatinya tak sama, hatinya tak suka dia ucapkan. Sebab lelaki tu kata Malik ni munafik. Tapi Nabi kata dia bukanlah munafik. Tetapi Nabi kata dia ni pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dia ucap la ilaha illallah ni tanda dia cinta pada Allah lah. Dia cinta pada Rasul lah. Dia ucap tu semata-mata kerana redha Allah. Okay, boleh faham ke apa yang Nabi katakan? Okay, lepas tu orang tersebut yang cakap Malik tu munafik, dia jawab apa tau? Dia jawab sekali lagi. Dia kata apa? Dia kata Allah dan Rasuluhu a'lam. Dia kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya ke dia cakap macam tu? Allah dan Rasul je yang tahu. Lepas tu lelaki ni dia cakap lagi. Dia kata, amma nahnu fawallahi ma narahu wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Lelaki ni kata apa? Allah dan Rasul je tahu. Seolah-olah bahasa dia kata, aku tak tahu. Yang tahu tu Allah dan Rasul je. Tapi dia kata, setakat yang kami tahu, dia ni sebenarnya lebih cenderung kepada orang-orang munafik. Lelaki tu dia cakap macam tu. Dia tetap mempertahankan kata-kata dia. Yang sangkaan dia, si Malik ni memang orang munafik. Okey, lepas tu
Apa sabda Nabi SAW? Yang Nabi bersabda ni, yang last kali ni lah kita nak jadikan dalil kepada membina harapan tu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Nabi mempertahankan Malik tadi, dia sebenarnya bukan orang munafik. Bahkan Nabi cakap apa? Nabi kata sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada sesiapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan mengharapkan redha Allah. Maknanya Nabi ni dia nak mempertahankan Malik tadi bukan munafik. Bahkan Nabi mengiktiraf kalau Malik tu mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan redha Allah, bukan berpura-pura ucapan tersebut, dia berhak dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Bahkan hadis ni juga untuk kita semua. Maknanya hadis ni bagi tahu kepada kita, kita ada harapan yang tinggi untuk Allah jauhkan kita daripada api neraka kalau kita meyakini, kita ucap kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah semata-mata kita ikhlas kerana Allah, bukan disebabkan ada sebab yang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis yang kita baca nombor berapa ni? Hadis nombor 5 ni. Hadis nombor 6. Kalau kita gabung dengan hadis nombor 5 tadi, kita akan dapat 2 syarat dalam ucapan kalimah la ilaha illallah. Nanti saya akan tunjukkan contoh nota la ilaha illallah tu untuk membuktikan, untuk menunjukkan lebih lanjut syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni semua orang boleh ucap, betul tak? Maknanya semua orang ada peluang masuk syurga. Itulah harapan yang Allah beri kepada kita. Itu namanya ar-raja. Semua orang Allah Ta'ala akan jauhkan ia daripada api neraka. Kita ada peluang Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka hanya dengan kalimah syahadah. Tetapi ada syaratnya sedikit syarat dia. Syaratnya apa? Kalau hadis 5 tadi, waktu ucap kalimah la ilaha illallah, mesti yakin. Tak boleh ada sebarang keraguan. Hadis 6 ni pula, kalau ucap kalimah la ilaha illallah, mesti ikhlas. Semata-mata kerana Allah, bukan berpura-pura dan sebagainya. Kita dapat belajar daripada hadis 6. Okey, kita tengok pengajaran dulu, lepas tu saya kongsikan sedikit tajuk syarat-syarat kalimah la ilaha illallah sebentar lagi. Okey, apa hadis yang dapat kita belajar? Okey, hadis ni nombor 1. Kita dapat belajar dekat sini, kita boleh belajar macam mana gigihnya sahabat-sahabat dulu nak pergi solat berjamaah. Utban tadi tu kan, Utban tadi, bin Malik tadi, walaupun mata tak nampak, betul tak? Dia nak sangat solat berjamaah bersama dengan kaumnya Bani. Bani apa tadi? Bani Salim tadi tu. Punya nak solat berjamaah juga tu, sampaikan dia buat surau di dalam rumahnya. Macam tu. Jelas tak maksud dia? Dia nak solat berjamaah juga. Jadi kita kena belajar dekat sini. Kita kena ada kuat perasaan untuk berjamaah. Tiru macam orang-orang terdahulu. Yang ketiga, kita dapat belajar. Yang kedua, kita dapat belajar. Kalau kita ada satu perkara yang muskil, kan, kita tak tahu nak buat keputusan macam mana, maka pergilah bertanya kepada ahlinya. Tanya kepada orang yang ada kepakaran, yang tahu maklumat tersebut. Macam Utban, dia pergi jumpa Nabi SAW. Sebab dia isunya tentang solat berjamaah. Solat berjamaah ni besar. Dalam sunnah Nabi SAW perkara besar. Maka dia tanya,
boleh tak kalau dia nak semayang dekat rumah dia berjamaah, dia tak boleh nak lalu tempat tersebut? Kan? Dia tanya dulu. Jadi kita ambil juga hadis ni, kalau kita ada sebarang kemusykilan dalam sesuatu perkara dalam hidup, cuba tanya kepada yang ahlinya. Dalam bidang perubatan, tanya orang bidang perubatan. Orang yang bidang ekonomi ditanya kepada orang bidang dalam bab ekonomi. Ditanya macam mana Uthman bin Malik tanya kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran ketiga kita dapat belajar, kita dibenarkan membuat musalla, membuat surau di dalam rumah dan solat di dalamnya. Bahkan ia lebih baik daripada kita solat di mana-mana di dalam ruang rumah. Maksud dia macam ni. Maksud dia, kalau rumah kita ni kan macam ni. Kita kan kalau semayang kan, dia macam ni. Kalau kita semayang dalam rumah, kita kena buat satu tempat yang khas. Kena buat tu bukanlah wajib, tapi lebih baik. Kadang-kadang sembahyang, kalau rumah kita memang ada keluasan dia kan, kan kadang-kadang kita semayang kat mana-mana je. Kadang dalam bilik semayang, bilik tidur semayang, dekat ruang tamu semayang dan sebagainya kan. Kalau kita nak, kalau macam kalau kita ada ruang lagi yang boleh manfaatkan, kita khususkan ruang tu memang nak buat tempat solat, itu lebih afdal. Contoh kan, contohnya kita ada banyak bilik. Bilik tu kita jadikan satu je tempat solat je. Jadikan sebagai surau. Itu lebih baik daripada kita semayang pada berpelbagai tempat di dalam rumah. Dia boleh buat, boleh semayang dekat bilik tidur, kalau dia bersih boleh. Kan, boleh semayang dekat ruang tamu, kat dapur pun boleh. Tapi lebih afdal kalau ada satu tempat yang khas dijadikan untuk solat di dalam rumah tu, macam Uthman tadi. Dia buat spesifik. Dia letak ke tempat spesifik untuk solat berjamaah. Tetapi janganlah kita semua buat sesuka hati. Kalau surau tu ada dekat dengan rumah kita, masjid tu, jangan faham hadis ni, boleh buat jemaah sendiri, lantik dia jadi imam. Sampai kat orang tak pergi surau yang telah ada. Bukanlah maksudnya macam tu. Okey, tetapi kalau ada kes, rumah jauh, nak keluar susah, nak apa, buatlah satu surau yang boleh dibuat berjamaah. Itu lebih baik. Okey, yang ketiga, yang keempat, dibolehkan bagi orang yang buta ataupun matanya tak nampak macam Malik tadi, dilantik menjadi imam. Bukan syarat imam tu orang yang matanya nampak. Ada orang matanya nampak, tapi baca Qurannya tak betul. Syarat imam bukan orang yang matanya nampak. Kalau askar, syaratnya matanya kena jelas. Tapi imam tak. Bukan pada syarat mata. Kemudian yang kelima kita dapat belajar apa? Seseorang dibolehkan cerita kekurangan yang ada pada diri dia. Islam tak larang. Kalau ada kepentingan, bukanlah dia cerita tu macam mengeluh. Kenapa Allah Ta'ala bagi mata aku tak nampak? Kan? Bukan bertujuan untuk mengeluh. Bukan bertujuan untuk tak bersetuju dengan takdir Allah. Tetapi kita boleh cerita pada orang demi ada kepentingan dan hajat. Boleh. Bukan maksudnya kita mengeluh, kita nak mengadu kekecewaan kita, Allah sakitkan kita dan sebagainya. Tak. Tapi kalau kita ada keperluan, kepentingan nak cerita, kita kena ceritakan. Yang berikutnya, seorang Islam. Kita dapat belajar dari Nabi. Nabi ni orang undang datang rumah dia. Nabi datang. Memenuhi undangan saudara Islam yang lain itu adalah satu sunnah. Uthman bin Malik, dia minta Nabi datang solat, dia datang. Betul tak? Nabi datang, Nabi solat di dalamnya. Nabi datang lagi. Uthman bin Malik kata apa? Tunggu sat no, ni ada jamuan sikit. Nabi tunggu, Nabi. Walaupun dia Nabi. Allahumma salli ala Muhammad kan?
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tirulah macam Nabi. Kalau kita tak ada halangan nak pergi, kita pergi. Tapi sekarang masa PKP ni janganlah pula kawan kita mesej, aku bosanlah Tipah. Kau datanglah ke rumah aku Ustaz. Jangan. Kerana tu ada larangan menerima tetamu. Punya nak faham ambil hadis ni, kita sekarang tidak perlu, tak boleh. Walaupun kita diundang, tak boleh. Okey, yang berikutnya dibolehkan menjadi makmum kepada orang yang sembahyang sunat. Kalau orang tu dia sembahyang sunat, kita nak jadikan dia imam, kita sembahyang fardu ke? Kita nak sembahyang fardu, orang tu sembahyang sunat. Boleh tak kita jadikan dia imam? Boleh. Macam para sahabat ni, mereka jadikan Nabi tu sebagai imam dalam solat sunat. Tapi dia pun solat sunat juga sebenarnya. Tapi boleh dijadikan imam. Walaupun imam tu dia solat sunat. Dan yang paling penting sekali, inilah sebenarnya yang kita nak ambil pengajaran yang paling utama. Okey, di sini Nabi memberi saksi. Saksi. Kan tadi kan ada orang tuduh Malik bin Dukhshun tu orang munafik. Tetapi Nabi kata dia bukan munafik. Dia orang beriman. Macam mana kita nak kata, kita nak ukur dia orang beriman? Iaitu dengan kalimah syahadah. Kalau seseorang itu dia mengucapkan kalimah syahadah, dia itu adalah orang beriman. Tambah-tambah lagi kalau dia ucap tu ikhlas semata-mata kerana redha Allah, orang itu dia bukan munafik. Daripada hadis dapat kita belajar ni sebenarnya cerita asalnya Nabi nak mempertahankan Malik bin Dukhshun tadi tu. Tetapi dalam masa yang sama Nabi nak memberitahu kepada kita, okey, ciri orang munafik ni kalau dia boleh ucap kalimah syahadah dengan keikhlasan. Lepas tu yang paling besar sekali, Nabi beri harapan kepada kita semua. Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada api neraka jika kita mengucap kalimah syahadah benar-benar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dapat? Faham tentang hadis ni. Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan sedikit je pengulangan tentang kalimah kalimah tahlil. Kejap saya tunjukkan contoh dia. Okey, supaya kita tak terlupa, kita boleh ulang balik sekejapnya. Kalimah tahlil. Cerita tentang tahlil. Kejapnya. Okey, saya tunjukkan contoh dia. Siapa yang tak pernah dapat lagi, siapa yang tak pernah lagi dapat nota ni, tolong maklumkan. InsyaAllah saya akan beri nota ni. Ni. Okey, ni nota ni yang kami dah bincang dengan kelas setiap hari Isnin dulu dengan Persatuan Wanita buat anjuran tajuk tahlil. Ni kalimah tahlil ni. Okey, siapa tak dapat nota ni tolong maklumkan. InsyaAllah kita akan berikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Dekat kalimah tahlil la ilaha illallah ni kita dah tulis rukun-rukun dia. Okey, waktu kita bincang kelebihan dah bincang, tapi yang paling utama dekat sini. Ni syarat-syarat dekat sini. Kalimah tahlil ni, ucapan la ilaha illallah ni kan, dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Dua syarat tadi Nabi dah sebut. Nampak tak? Ke tak nampak? Tak nampak ya? Nampak tak nota dia? Tak nampak. Nampak tak nota dia ni? Sekarang nampak. Okey Ustaz. Okey. Dapat dah. Okey. Siapa yang belum dapat nota ni, tolong maklumkan. Sama ada di grup WhatsApp ataupun pada dapat tolong kongsi ya. Dalam ni dia ada syarat-syarat tahlil. Kalimah tahlil ni, okey, kejap. Saya nak kontrol suara sekejap. Okey ni, ada 7 syarat. Saya tak ulas, saya cuma sebut saja sebab dia ada kaitan dengan 2 hadis yang kita baca dengan 65 66 tadi. Okey, syarat pertama kalimah tahlil ni kita perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu, syarat pertama. Ada dalil dia lah.
Okey, setiap pada syarat ni kita telah letakkan sumber dalilnya. Okey, syarat yang kedua perlu meyakini. Inilah hadis yang kelima tadi tu. Kita walaupun kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi kalau kita tak yakin, kita ada ragu-ragu, kalimah tersebut tidak dapat digunakan untuk kita membuka pintu syurga. Sebab syaratnya kena yakin. Adalah dalil Al-Quran, okey, termasuklah hadis tadi. Inilah hadis tadi. Hadis nombor 5 tadi. Inilah hadis dia. Yang Nabi cakap apa? Yang Nabi kata, kalau dia jumpa Allah nanti di hari akhirat, masa dekat dunia dia mengucap kalimah syahadah ni tanpa ragu-ragu, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Inilah dalil dia. Sebelum ni saya tak ceritalah. Sebab saya hanya bawa pada poin saja. Saya tak bawa cerita hadis tu panjang. Okey, dapat dalil dia. Okey, syarat yang ketiga mesti ikhlas. Sebut kalimah tu bukan berpura-pura, tak, dia ikhlas kerana Allah. Okey, ada dalil dia. Okey, yang keempat, dalil ikhlas tadi pun boleh ambil dalil hadis yang keenam tadi pun boleh. Okey. Lepas tu syarat yang keempat dia membenarkan. Membenarkan. Maksudnya dia mengakui kalimah tu di dalam hatinya. Dia membenarkan. Ada dalil dia. Okey. Lepas tu yang kelima kena ada ciri mahabbah. Dia cinta kalimah yang dia ucapkan itu. Ada dalil-dalil dia lah. Okey. Kemudian yang keenam, dia kena menunjukkan perbuatan al-inqiyadu. Dia tunduk dan patuh. Kalau dia banyak ucap la ilaha illallah tetapi dia tidak tunduk pada peraturan Allah, dia tidak tunduk dan patuh pada perintah Allah, perintah Rasul, bahkan dia lawan lagi, kalimah itu tidak boleh digunakan untuk membuka pintu syurga. Sebab apa? Sebab dia ini mulutnya cakap dia tu Allah tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi lawan Rasul, lawan Allah, dia tak cukup. Dia belum lengkap lagi. Okey. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul. Dia menerima segala kandungan-kandungannya. Itulah 7 syarat tadi. Baik. Kalau tak ada nota ni tolong maklumkan. Insya-Allah saya akan berikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Habislah hadis yang keberapa? Sekejap. Sekejap ya. Saya ambil nota yang lain sekejap. Okey. Kita dah habis nota. Ustaz, tak share kat dalam grup saya sebab saya nak share link tu dekat kawan-kawan yang saya tak dapat nak add. Oh, ya. Kawan dan okey, nanti saya masukkan. Okey, jadi alhamdulillah kita dah selesai baca hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Kita akan sambung nanti insya-Allah pada minggu berikutnya dengan hadis yang ketujuh. Insya-Allah. Nanti saya kemas sikit nota ni, mungkin saya bagi sikit-sikit kod. Nak tunggu sampai 28 hadis nanti lambat pula. Jadi saya minta maaf lah ya, kerana saya memang tugasan dia agak banyak sejak akhir-akhir ni. Faham Ustaz. Belajar, sebab tu saya tak boleh sediakan nota sebelum kelas. Saya minta maaf banyak-banyak khususnya kepada Datuk Nurul. Apa Ustaz? Kepada perempuan, minta maaf banyak-banyak ya. Okey. Nanti insya-Allah saya akan berikan siri by siri insya-Allah. Okey? Ada sebarang persoalan, pertanyaan? Ustaz, kalau macam kita puasa Zulhijjah, lepas tu masuk macam besok lusa period, dia punya pahala tu mesti sama. Pahala apa? Pahala apa? Pahala double lah untuk 10 hari terbaik ni. Oh, wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga kita dapat pahala pada niat kita yang baik untuk kita berpuasa lah. Kita
Kita niat, ya Allah, kita niat nak hidup ke 10 awal Zulhijjah ni dengan berpuasa. Dia sebenarnya 9 je lah kan, sebab 10 tu tak boleh berpuasa. 9 hari pertama nak puasa, tiba-tiba kita tak dapat puasa penuh sampai 9 Zulhijjah. Bagi orang perempuan ada keuzuran. Moga-moga dengan niat, dia kena ada azam. Dia kena ada azam yang kuat untuk dia berpuasa. Tiba-tiba ada halangan, moga-moga Allah beri pahala pada niatnya itu. Seperti mana hadis yang kita tahu yang Nabi kata, apabila seseorang itu iza hamma bihasanatin falam ya'malha, bagi sesiapa yang ada keinginan azam yang kuat untuk dia melakukan kebaikan tapi dia tak boleh buat, Allah catat kepadanya satu kebaikan. Tetapi niat yang baik pada bulan Zulhijjah Allah gandakan lagi. So moga-moga dapat pahala dari sudut niat ataupun usaha yang kuat untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, Ustaz Kak Anis. Ya, Ya. Kak. Dari cerita tadi pasal imam tu, Ustaz kata kita boleh memberitahu orang kekurangan diri, terutama bila memegang jawatan. Tapi kita tak digalakkan memberitahu dosa yang kita lakukan dahulu, melainkan sebagai contoh tauladan. Takut-takut orang ambil kesempatan menjatuhkan akhlak, maruah dan kredibiliti kita. Ya. Itu soalannya ke Kak Nis? Yes. Itu soalannya ke? Ya, jadi kita punya kelemahan, especially kalau ada jawatan yang kita pegang, we should let people know. Tapi kalau macam kita, apa yang kita buat yang dahulu tu, siapa yang tak ada kan? Buat merepek-repek tu. Dan dia orang kata zaman jahiliah, kita tak payahlah huraikan kepada semua all and sundry to know kan? Ya. Takut dia orang terpelak balik lah. Alah, dia ni dulu macam tu, gini-gini kan? Ya. Dia sebenarnya bukan sesiapa saja pun. Kita tidak boleh membuka keaiban diri setelah Allah menutup keaiban itu untuk kita. Rahmat Allah bagi pada kita, Allah tutup aib kita. Jangan kita menceritakan apa aib yang pernah kita buat. Siapa-siapa pun sebenarnya. Kaedah ni dia terpakai kepada semua orang. Kerana aib itu Allah telah diamkan. Orang lain tak tahu, maka kita kena simpan dia. Allah tak beri kita bongkarkan. Cuma kesilapan kadang-kadang kita tengok artis kan, dia berhijrah. Orang-orang berhijrah ni kadang-kadang nak jadi baik. Dia cerita dulu dia pernah minum arak. Itu semua tak betul. Tak ikut petunjuk Nabi SAW. Tak boleh. Tak boleh kita buka aib kita pada orang. Kecuali kalau kita ada kepentingan nak cerita, tetapi tidaklah perlu dicerita pada semua orang. Jelas tak? Faham ya? Kalau kita ada kepentingan untuk kita cerita. Tapi bukan pada semua orang. Seperti yang Kak Ali sebut tadi itu, dibimbangi ia menjadi kayu pengukur kepada kelemahan kita. Tak boleh. Kecuali kalau keaiban dalam bentuk tidak melibatkan agama lah. Keaiban yang saya sebut tadi itu khususnya pasal dosa lah. Termasuklah utamanya adalah pasal dosa. Tapi kalau kelemahan kita dari sudut mungkin kita ni tak pandai nak uruskan duit ke apa ke, kita boleh cerita jika ada kepentingan dari sudut memang jawatan tu memang perlu kepada orang yang pandai menguruskan duit. Bahkan perlu kita ceritalah dekat situ. Lepas tu pula dalam bab memerintah, mentadbir, menguruskan sesuatu, ia ni sebenarnya bukanlah melihat, dia kena tengok pada ciri-ciri lah. Kalau kita nak memimpin ketenteraan contohnya, skill yang paling utama bukan dosa peribadi dia dengan Allah.
tapi pada skill dia berperang. Macam Nabi sendiri, dia ada beberapa cara nak memilih manusia dalam sesuatu jawatan. Okey, dia sebenarnya kalau jawatan ni, ciri-ciri paling utama adalah pada suratul Qasas itulah. Yang cerita yang Nabi Allah Musa dicadangkan oleh salah seorang anak perempuan seorang tua tu, kalau nak ambil orang bekerja mesti ada Al-Qawiyul Amin, kan. Tetapi dalam setengah perkara, dalam memegang jawatan, kita tak boleh lihat pada dosa, kita boleh terlihat, maksudnya tak boleh melihat kepada dosa peribadi seseorang tu. Maksud dia macam ni, bukanlah kita mengiktiraf dosa tu. Contoh, kalau macam dalam perang, Nabi sendiri, Nabi tak pilih sahabat yang ibadat dia lebih kuat dengan Allah. Tetapi dalam peristiwa, Nabi lebih memilih orang yang pakar dalam perang. Orang yang pandai berperang. Macam Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni berbanding dengan sahabat lain. Sahabat lain tu lebih soleh. Lebih alim. Tapi sahabat lain tak ada skill dalam perang. Tetapi Khalid Al-Walid, walaupun dia, yelah kan, contohnya kalau macam kita kata macam ada seorang ni sembahyang dia tak pernah, sembahyang dia ni ke masjid je, sembahyang sunat dia bawa. Ada seorang ni pula, dia ni sembahyang, mungkin pada sembahyang berjamaah dia kurang, tapi dia solat lah, tapi sembahyang sunat dia tak banyak. Tetapi dia ada skill dalam dia mentakbir. Dia itu kita patut dahulukan dulu daripada orang yang kuat solat, sembahyang sunat banyak, tapi tak ada skill dalam mentakbir. Kena faham macam tu. Dia sebenarnya memilih sesuatu itu jadi seorang mentakbir, dia tidak dilihat kayu pengukur besarnya pada amal soleh dia. Dia tengok pada kriteria dia. Tapi kalau dalam wang ringgit, kena cari orang yang amanah. Dia ada perbezaan lah. Dalam mengurus wang, kena tengok pada sudut apa. Kalau dalam ketenteraan, merujuk kepada sudut apa. Itu di antara contohlah yang dapat saya kongsikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi aib kita kena simpan. Jangan cerita pada orang lain. Okey. Kemudian, kejap, ada orang tanya soalan ni. Kejap ya. Kadang-kadang saya terdengar kawan-kawan bercerita ada yang kadang-kadang berkira rezeki untuk berkongsi. Contohnya, jika perlu berkongsi duit untuk penyelesaian masalah, ada yang kata nak bagi sumbangan pun kita tak cukup. Sedangkan dia mampu apakah dalam keberkatan rezekinya. Jika perlu. Okey. Kalau ada orang yang dia memang mampu, tapi dia berdolak dalih, kita bimbangi orang itu, dia termasuk dalam doa yang malaikat kata. Ingat tak hadis yang orang yang bersedekah pada waktu pagi, yang apabila ada orang bersedekah di waktu pagi, dia sebenarnya bukanlah menunjukkan kelebihan sedekah tu waktu pagi-pagi. Diorang mungkin dia salah faham macam tu. Nak menunjukkan awal-awal hidup dia, awal-awal siang dia dah mula dengan kebaikan. Jadi kan ada hadis tu kata ada dua malaikat doa. Kalau malaikat, ada juga dan nota berkat tu. Sekejap saya tunjuk nota dan nota. Okey, tajuk last sekali. Kejap ya. Doa malaikat. Ada doa malaikat. Kat sini. Ni doa malaikat. Memang dia tanya tu ada doa dia. Okey, nampak tak? Tak, saya tak share. Kejap Ni saya sharekan. Ni doa malaikat yang pasal orang yang tak nak bagi harta dia mampu. Ni doa dia. Sekejap saya tunjukkan. Ada nota berkat tu. Okay, nampak tak doa ni? Ni doa ni. Okey, kalau ada sesiapa yang dia mampu, orang minta bagi sumbangan. Tapi maksudnya kalau dia termasuk dalam bakhil lah. Okey, kalau dia memang ada lebihan, dia termasuk dalam orang yang bakhil nak bagi sumbangan, maka kita bimbangi dia termasuk doa malaikat. Hadis riwayat Bukhari ni. Yang mana Nabi SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali turun kepadanya dua malaikat. Salah satu dari kedua malaikat tu akan berkata,
Dia akan doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Tapi orang yang satu lagi malaikat doa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang bakhil. Jadi kita bimbang, kita tak dapat doa malaikat supaya Allah Ta'ala gantikan harta yang kita infakkan itu, tetapi kita termasuk dalam doa malaikat yang minta harta kita itu dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan tu adalah Allah buat sesuatu sampai kita jadi tak cukup satu hari nanti, harta kita tu jadi tak dia ialah ada kaitan juga dengan tidak berkat pada kecukupan lah. Tapi kalau harta dia tu halal, harta tu halal, dia dapat cara halal, cuma dia bakhil, dia akan termasuk dalam larangan orang yang bakhil lah. Jadi kita bimbang, dia termasuk dalam doa malaikat yang malaikat doakan harta orang yang bakhil ni Allah Ta'ala habiskan, berbanding dengan orang yang menginfakkan hartanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Tapi infaklah harta, jangan risau. Allah akan ganti harta kita. Yakin pada Allah. Beri dengan kadar yang mampu. Bahkan, siapa nak dapat pahala yang lagi berganda, kalau dia sedekahkan ketika dia memang ada duit lebih, dengan ketika dia sedekah, dengan dia memang cukup-cukup duit, dia perlu duit tu, tetapi dia bersedekah gandaan dia lebih banyak daripada dia bersedekah ketika dia ada lebihan. Dia panggil macam tu. Dia pahala lebih berganda. Sebab apa Allah gandakan? Dahlah dia ni pun perlukan duit tu, tetapi dia turut menyumbang juga. Pahalanya lagi berganda. Yakin dengan Allah. Harta kita tak pernah kurang. Allah ganti. Yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kena bijak juga. Kena bijak tu maksudnya jangan sampai kita tolong orang lain, anak kita tak ada makan. Jangan macam tu. Itu bukan dapat pahala, bahkan berdosa pula. Salah. Sebab kewajipan kita utama adalah pada kaum kerabat dulu. Maksudnya orang yang di bawah tanggungan kita dulu. Isterinya cukup makan, anak-anaknya cukup dulu. Cukup tu maksudnya bolehlah makan tu. Itu kewajipan dia. Lepas tu baru orang lain. Jangan sampai pula kita memberi sumbangan ke orang lain, anak-anak kita pula, rumah kita pula terpaksa letak bendera hijau putih, putih hijau ke putih ke. Jangan macam tu. Tu salah. Okey, jelas ya? Dekat situ. Tetapi kalau untuk diri kita, kalau kita kata biarlah aku lapar, tapi orang lain jangan lapar, beri orang lain tak apa. Tapi jangan sampai tanggungjawab di bawah kita tu tak dapat, kita beri orang lain. Itu tak kena. Kena faham. Dia situasi yang berbeza. Dalam bab beri sumbangan ni pun kena ada ilmu, kena bijak. Belajar daripada suratul Baqarah, belajar daripada suratul Isra, kena belajar. Maksudnya kita kena tahu prioriti, kena tahu. Quran ajar surah Isra. Janganlah engkau terlalu beri sumbangan sampai engkau tak ada apa-apa. Janganlah pula engkau terlalu kedekut. Dia kena sederhana. Antara dua perkara tersebut. Lepas tu kalau nak bagi sumbangan pula, tengok dulu saudara mara terdekat ada tak perlu sumbangan. Jangan bagi kepada orang yang tak ada hubungan darah daging. Padahal ada orang paling dekat dengan dia, pakcik dia, makcik dia, saudara mara, sepupu dia yang susah. Kita telah bukan tak boleh, tapi kita pahala kita kurang dari sudut prioriti, aulawiyat dia. Sebab tu kesimpulan dia nak buat sesuatu amal soleh kena berlandaskan kepada ilmu. Kena ada ilmu dekat situ. Kita gairah nak dapat pahala, tetapi kita tidak ada ilmu sampai kita beri jual semua harta-harta kita sampai kita tak ada apa-apa. Itu sendiri tidak tepat. Kita pula termasuk orang meminta-minta, dilarang.
di dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain yang boleh saya? Okey, siapa tadi nota nanti saya kongsikan ya, insya-Allah. Okey, tidak ada nota, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nurul yang seringkali tidak pernah putus-putus menyediakan kita ruang untuk kita belajar hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Hanya Allah sahaja yang mampu untuk memberikan balasan yang terbaik. Kita kepada tuan-tuan puan juga ya, jazakumullahu khairan kerana sentiasa meluangkan masa untuk memeriahkan, mengisi ruang-ruang majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkati kalian semua. Barakallahu fikum, hayakumullah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mohon maaf atas kekurangan, atas kelemahan dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya endingkan ya.